أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan perbincangan kuliah SUTIU 261 pengurusan Islam dalam masyarakat sekitar. Tajuk yang seterusnya itu etika pengurusan alam sekitar dan Rasulullah sebagai contoh dalam perancangan bandar. Dalam kandungan ini kita akan lihat apakah yang dinamakan definisi etika Rasulullah SAW itu sebagai model pengurus alam sekitar dan pembandaran dan etika pengurus alam sekitar dan bandar. Secara umumnya kita dapat faham apakah yang maksudkan etika ataupun bahasanya perkataan Inggerisnya ethics ataupun dalam bahasa Greek dipanggil ethos yang membawa sikap nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Oleh demikian kita dapat fahami bahawa etika ini merupakan satu nilai yang sentiasa ataupun yang menjadi kebiasaan bagi suatu golongan dilakukan, maka itu membentuk nilai tersebut, itu dinamakan etika. Dari sudut istilah pula, antaranya banyak perbincangan dengan ahli-ahli falsafah. Kita lihat kalau mengikut Frankinus dia kata ia merupakan falsafah moral, pemikiran falsafah tentang kemoralan. Itu juga Ahmad Amin 83 mengatakan ilmu yang menjelaskan baik atau buruk. Dan kita fahami bahawa etika ni membincangkan pada tentang nilai yang kita guna dalam menentukan norma kehidupan. Begitu juga Aristotle telah menggunakan sebagai kelakuan, katakan etika itu adat kebiasaan yang dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan manusia. Baik, kita lihat Rasulullah SAW sebagai model pengurus alam sekitar dan perbandaran. Seperti mana kita faham bahawa sesuai dengan Nabi ini diutuskan maksud dalam firman Allah wa ma arsalnaka alaikum wa ma arsalna dalam konteks ini iaitu Nabi diutuskan untuk wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin dalam maksud ayat itu, dan tidaklah diutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada alam. Jadi dalam konteks ini termasuklah dalam pengurusan alam sekitar dan itu pemandaran. Jika kita lihat dalam Rasulullah SAW sendiri telah membina dalam pembinaan bandar Madinah itu. Baik, pertama kita ada sudut pengurusan akuatik dalam perspektif Islam. Air ini adalah merupakan keperluan asas manusia dan dia menjadi satu kepentingan pada manusia, haiwan dan tumbuhan. Jadi Islam amat mengambil berat tentang kebersihan air. Kita lihat bagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, Nabi melarang untuk kita membuang air di dalam air yang tenang ataupun mandi dengan air sebut. Itu nak menunjukkan tentang betapa pentingnya air dalam Islam, yang pentingnya untuk menjaga kebersihan air. Sebab air ni amat penting bagi umat Islam selain daripada untuk keperluan harian, ia merupakan salah satu asas dalam melakukan ibadat, iaitu wudu untuk membersihkan anggota badan kita. Begitu juga Rasulullah juga telah memberi peringatan pada kita supaya apabila bangkit dari tidur itu, maknanya kita kena basuh tangan dulu sebab kita tak tahu ketidur macam mana tangan kita itu, maka Rasulullah suruh basuh tangan. Ini antaranya untuk memastikan kebersihan menggunakan air. Dari sudut aspek kualiti udara, kita tengok bagaimana hadis Rasulullah, jika kalian mendengar ada wabak penyakit menyerang satu daerah, maka janganlah kalian ke sana, dan jika wabak itu menimpa satu daerah, maka janganlah kita keluar melarikan diri padanya. Baik, ini dalam konteks inilah para ulama hari ini adalah membincangkan contohnya isu COVID-19. Kita adanya kawalan ataupun kawasan yang dikawal, maknanya kawasan kuarantin. Jadi ini sebenarnya telah diajar oleh Rasulullah SAW apabila berlakunya wabak satu kawasan itu, Rasulullah tidak benarkan orang luar masuk ke kawasan, dan juga orang yang daripada kawasan itu pun tidak dibenarkan keluar daripada kawasan tersebut. Inilah kaedah kuarantin yang Rasulullah telah asaskan sebab dia berkaitan dengan jangkitan termasuklah melalui jangkitan. Itu juga dalam konteks tanah. Bagaimana maksud hadis Nabi, semuanya Allah baik, menyukai kebaikan, bersih, menyukai kebersihan, murah hati, menyukai kemurahan hati, dermawan, dan Rasulullah pesan, maka bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru orang Yahudi. Sebab apa orang Yahudi ini sudah ada komposisi
kaum di Madinah pada masa itu, dan mereka ni tidak menjaga kebersihan rumah masuk halaman. Jadi Rasulullah suruh sahabat bersihkan rumah ya. Gitu je dalam surah fauna. Di sini sungguhnya dalam hadis Rasulullah, Allah telah mewajibkan ihsan satu maka apabila kamu nak membunuh maka elokkanlah penyembelihan. Di sini antara elok penyembelihan ini menggunakan mata pisau yang tajam dan juga hendak melapangkan medan sembelihannya. Masih kita hendaklah jika hendak melakukan sembelihan pastikan persiapan kerana apa, itu adalah ihsan kepada haiwan. Itulah di Islam mengambil berat semua aspek dalam kehidupan. Flora itu tumbuh-tumbuhan. Bagaimana Nabi bersabda, maksudnya siapa orang muslim yang menanam tanaman hasilnya dimakan burung atau manusia atau binatang, maka ia mendapat pahala sedekah maknanya otomatik sedekah. Maksudnya setelah kita jaga semua tetap juga dimakan oleh burung dan sebagainya, maka itu dianggap sedekah dengan syarat kita tidak mengungkit aja. Kita lihat seterusnya dalam etika pengusaha dalam sekitar ada 7, iaitu ketakwaan, kebajikan, keseimbangan, qanaah, al-inqan, wasatiyah dan baik. Pertamanya dalam etika kita dengan pengusaha alam ni mestilah ada sifat takwa, iaitu menghambakan diri pada Allah SWT dan menyedari bahawa hakikat alam ini adalah di bawah kuasaan Allah Ta'ala dan kita menjadi seorang manusia yang tunduk. Jadi jika seorang pengurus alam sekitar itu mempunyai sifat takwa, maka dia akan menjadikan manusia yang melaksanakan tugas pengusaha melandaskan syariat Jadi apa yang dilakukan itu akan semata-mata untuk mendapatkan keridaan. Yang kedua, kebajikan. Di sini dalam konteks ayat surah Nahl ni haiwan-haiwan yang berbeban ke suatu negeri iaitu unta sebenarnya, maka kita hendaklah menjaga kebajikan haiwan tersebut dengan menyediakan makanan, tempat tinggal dan juga kesihatan haiwan. Jadi itu pun perlu dilakukan dijaga. Soalnya keseimbangan keseimbangan ini penting dalam mengurus alam sekitar, khususnya kita dalam aktiviti pembangunan iaitu memelihara pembangunan alam sekitar supaya tidak terjejasnya alam sekitar tumbuh-tumbuhan. Maknanya contoh dalam kawasan pembangunan perumahan perlulah dikawal selia agar tidak menjejaskan keseimbangan ataupun kebersihan alam sekitar seperti berlakunya tanah runtuh. Contohnya penanaman haram yang berlaku di Cameron Highland telah menyebabkan berlakunya banjir besar di Cameron Highland. Begitu juga kawasan pertanian yang peladangan tidak sepatutnya diganti dengan perumahan menyebabkan kawasan-kawasan untuk pertanian akan makin kurang. Begitu juga kawasan Bukit Bukau ini tidaklah sewenang-wenangnya untuk diteroka kerana ia akan memberikan impak kepada tanah khususnya dari sudut kekuatan tanah Jika Bukit Bukau ini digondolkan maka menyebabkan akan berlakunya runtuhan ataupun kehilangan kawasan tadahan air. Jadi kerajaan telah mewarta mana-mana kawasan yang dikira tadahan air tidak boleh sama sekali dibangunkan ataupun dirosakkan. Jadi ini amat undang-undang akan terus diambil tindakan. Yang keempat, al-qanaah. Al-qanaah bermaksud cukup hati sifat ni sifat orang yang akan sikap redha sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, saya Allah akan tambah lagi. Jadi qanaah ini tidak akan tamak. Orang yang ada qanaah dia tidak akan tamak. So dia tidak akan memonopoli kekayaan ataupun sanggup melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kerana untuk mendapatkan harta Jadi orang qanaah dia bersyukur apa yang dia ada dengan konsep qanaah ni setelah dia berusaha itu dia dapat, maka itulah dia. Yang kelima, at-tiqan. Suatu yang dilahirkan dia melahirkan berkualiti Maknanya kalau kita nak melakukan sesuatu itu dalam Islam mestilah buat kerja yang terbaik dan buat assignment pun assignment yang terbaik untuk melakukan pembangunan suatu kawasan pun hendaklah dilakukan dengan baik. Jadi insan yang berkualiti itu insan yang akan menghasilkan kerja atau tugasan kualiti kerja yang sempurna atau yang baik Yang keenam, yang wasatiyah. Islam menganjurkan umatnya supaya kita ni bersederhana, jangan terlampau berlebih-lebihan. Kesederhanaan ini yang dituntut dalam Islam contohnya dalam pembangunan kita nak bersederhana tidak boleh dibersihkan segala kawasan-kawasan tanpa mengambil kira keadaan semasa Contohnya
Kalau kita memelihara ternakan ya, kita pastikan ada persesuaian bilangan haiwan dengan keluasan padang ragut yang kita ada. Jangan padang kecil, haiwannya banyak. Jadi ini tidak seimbang, tidak menyebabkan akan berlakunya kekurangan makanan kalangan haiwan. Itu juga kegiatan perbalakan, menangkap ikan, petroleum. Ini semua adalah bersama, tidak dengan terlampau boros atau rakus. Dan ketujuh itu mahabbah, itu cinta alam sekitar. Kita kena ada perasaan cinta alam sekitar ini. Bagaimana kita melihat pokok-pokok yang dimusnahkan itu, kita ada rasa simpati ataupun ada rasa belas kasihan terhadap haiwan yang di uh, ditangkap, yang didera dan sebagainya. Inilah tanda orang yang beriman. Dan 8, mesti ada seorang bertanggungjawab sesuai dengan bagi orang beriman, setiap apa yang kita akan laku di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Termasuklah dalam konteks alam sekitar. Contoh kalau kita buang sampah dengan cara tidak betika, membuang sampah mata rata, maka ini boleh menyebabkan kita amanah. Kita hendak tetaplah kena amanah dengan apa yang Allah berikan terhadap diri buruk ihsan. Jadi kita hendaklah bersifat beretika ihsan, maknanya menyedari bahawa apa yang kita lakukan sesuai dengan Allah Maha melihat. Jadi kita akan berhati-hati dalam membangunkan alam sekitar kerana kita sedar Allah Maha melihat, mengetahui apa yang kita. Jadi sekian saja untuk slide tentang etika. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.